pada babul ijtihad, bab ijtihad. Dalam masalah ini semua orang boleh jadi mujtahid. Semua orang boleh jadi mujtahid. Kalau orang kata saya dah mujtahid, mujtahid apa? Mujtahid bab taharah. Tak apa lah. Mujtahid bab air. Bab kita nak menentukan air. Ijtihad di sini ialah ijtihad pada bab taharah, bersuci. Bukan ijtihad makna dia mujtahid mutlak seumpama Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Bukan. Ijtihad ni ialah pada penentuan tentang hukum air najis tak najis tu. Kata pengarang rahimahullah, al-ijtihadu badlul majhudi fi tahsilil maqsud. Badlu. Badlu makna mengerahkan majhud, usaha, tenaga, fi tahsilil maksud, pada menghasilkan sesuatu maksud dan tujuan. Kita mengerahkan usaha tenaga kita untuk mendapatkan sesuatu, itu panggil ijtihad. Yuradifuhu, yang serupa dengannya. Yuradif ni makna kalimah muradif. Yang serupa dengannya ialah kalimah tahari. Tahari tu makna meneliti lah. Bersungguh-sungguh meneliti. Wa tawakhi, tawakhi pun sama. Meneliti, mencari. Mithaluhu, contohnya, ayyashtabiha alaihi ma'an, dia kesamaran dua air. Air ada dalam dua bekas. Dia tak tahu. Ahaduhuma tahirun wal akharu mutanajjisun. Yang pasti salah satunya air bersih, salah satu najis. Tapi dia tak tahu mana satu. Ishtabaha, yang ni ke yang tak najis, yang ni ke najis. Ataupun au thawbani, dua baju. Au inaani, atau dua bekas. Au makanani, dua tempat. Dua baju macam mana? Biasa berlaku tak? Biasa tak? Contoh? Ada. Kain pelekat. Kain pelekat kita, ada kain pelekat yang kita pakai untuk tidur. Ada kain pelekat yang kita pakai untuk semayang. Tiba-tiba kita tak perasan, mana saya aku pakai untuk tidur, mana saya aku pakai untuk semayang. Contoh corak sama ke warna sama. Jadi yang kita pakai untuk tidur tu tahu dulu lah. Pakai untuk tidur ni mungkin boleh jadi ada kena najis kan? Tak? Kena najis, kotor dengan najis dan seumpamanya. Jadi kita tak tahu. Kena ijtihad lah. Kalau tak mau ijtihad senang je, cari orang lain lah. Tapi katalah kita nak memilih, hukumnya kena ijtihad. Kalau kita tak ambil orang lain pun tak apa sebenarnya. Kita boleh ijtihad memilih salah satu tu. Dua bekas sama juga. Bekas ni basuh. Bekas ni pinggang ni nampak ada orang makan babi. Sebelah ni kosong. Hak mana pinggang yang dimakan babi, mana pinggang yang tidak dimakan babi. Kita nak guna. Tu kalau kita tak boleh basuh. Kalau basuh senang cerita kan. Maka fayajtahidu, seorang itu berijtihad fi ma'rifatil tahiri minhumah, pada nak mengetahui yang bersih antara keduanya. Fa hukmuhu taratan yakunu jaizan, hukumnya kadang-kadang harus, wa taratan yakunu wajiban, kadang-kadang wajib. Jadi ijtihad tu kadang-kadang harus, kadang-kadang wajib. Tengok syurutu jawazil ijtihad, syarat harus kita ijtihad 4. Ayakuna indahu ma'un aw nahwuhu tahirun biyakin, bahawa ada bersamanya air atau seumpamanya yang bersih dengan secara yakin. Ai ghairul mushtabahi fihima, yang tidak ada ragu-ragu padanya. Jadi ada dua bekas. Gini. Ada dua bekas. Bekas A dan bekas B. Salah satu tu confirm, salah satu najis, salah satu tak najis. Hak ni kita confirm. Tapi kita ada bekas lain satu lagi yang memang confirm tak najis. C. Ayakuna indahuma, dia ada air atau seumpamanya tahirun biyakin, yang dia yakin benda bekas ini tahir, bersih dengan yakin. Antara dua pilihan ni memang salah satunya najis, salah satu bersih. Tapi dia ada pilihan lain yang mana memang confirm bersih. Maka hukumnya ijtihad tu harus je. Kita harus ijtihad, masuk apa?
kita boleh untuk tak nak guna C, kita ijtihad. Nak ambil ni ke ni? Faham tak? Okey. Amma idza lam yakun indahu, adapun jika tidak ada air yang confirm bersih, C ni tak ada, fa yajibul ijtihad, maka wajib kita ijtihad. Andai kata C ni tak ada dua ni je. Ketika ini wajib ijtihad. Tak diukurnya harus saja. Sebab apa? Kita tak mau ijtihad pun tak apa, sebab kita ada air yang confirm bersih. Tapi kalau tidak ada C ni, ada dua, maka hukum ijtihad ketika itu wajib. Kita nak wuduk, mesti kita kena ijtihad antara dua ni. Kerana dua ni saja ada. Boleh. Yang ketiga, ta'addudul mushtabahi fih, berbilang perkara yang syubhah, perkara yang diragui itu. Perkara yang diragui itu berbilang. Perkara yang diragui itu berbilang. Makna kita ragu pada apa? Pada benda yang berbilang. Satu, dua. Dua bekah, dua tepat. Fa idza lam yata'addad, jika tidak berbilang, maknanya perkara yang kita ragu-ragu tu pada satu benda, fala yajuzul ijtihad, ketika itu tak boleh kita ijtihad dah lah. Kan najasati allati waqa'at 'ala thawb, seperti najis yang kena pada baju pakaian, wajuhila mahalluha, tapi kita tak tahu tempat mana kena, tangan kanan ke tangan kiri kah, depan ke belakang kah, kita tak tahu. Fayajibu hina idzin ghaslu thawbi kullihi, ketika itu wajib basuh baju semuanya. Faham tak ni? Syarat kedua, kita boleh ijtihad tu mesti benda tu berbilang. Ada dua pasang baju. Dua pasang baju. Dua pasang baju. Salah satu baju tu kena najis. Salah satu baju tu kena najis. Maka salah satu lagi bersih. Maka baru boleh ijtihad. Faham tak? Mana satu kita nak pakai ni, nak semayang ni. Tapi kalau baju tu je, tapi kita ragu-ragu kat mana kena najis ni. Najis tu kena sini ke? Kena sini ke? Kena sini. Kita tak tahu, tak ingat dah. Tangan kanan ke yang kena, contohnya air kencing adik kita, tangan kanan, tangan kiri ke yang kena muntah adik kita? Tak tahu. Sebab hilang dah contohnya kesang. Jadi ketika itu nak macam mana? Perlu ijtihad tak? Nak macam mana? Jawapannya tak payah ijtihad, basuh semua sekali. Satu baju ni basuh. Fayajibu hina idzin ghaslu thawbi kullihi, basuh semua sekali. Hilanglah keraguan tu. Yang ketiga, an yakuna lil alamati fihi majal, bahawa adalah pada tanda alamah, benda itu ada alamat, ada tanda, ada ruang untuk tanda, ada bukti-bukti untuk kita tentukan najis tak najis tu. Apa makna? Ayumkinu ma'rifatut tahir, iaitu mungkin kita mengetahui pakaian atau air yang bersih, minal mutanajjisi, daripada yang bernajis. Au ma'rifatul ladzi yahullu, bukan yahullu, yahillu bagi sila. Au ma'rifatul alladzi yahillu minal ladzi yahrumu, mengetahui sesuatu yang halal daripada sesuatu yang haram, bi'alamah, dengan tanda. Situ tulis bagi apa? Yahullu ke yahilu? Yahilu yahilu halal. Yahullu ni menempati. Yahilu tu halal. Jadi kita boleh tahu halal dan tak halal tu dengan tanda. Barulah boleh ijtihad. Fa idza lam yumkin, kalau tak mungkin kita dapat tahu dengan tanda, fala yajuzul ijtihad, maka tak boleh kita ijtihad. Ka'anishtabahat mahramuhu bi ajnabiyatin mahsuratin, seumpama dia kesamaran mahramnya dengan perempuan-perempuan ajnabiyah, perempuan-perempuan yang tidak ada hubungan, yang mahsurat, yang terhad. Fala yajuzu lahu nikahu min ihdahunna, tak boleh dia menikah dengan salah seorang daripada mereka. Ini kena ingat surah ni. Masalah ni macam ni.
kita, perempuan kampung kita tu ada 10 orang. Mahsurah lah. Mahsurah mana terhad. Kalau tak terhad, itu hukumnya lain. Perempuan kampung kita ramai sangat-sangat. Ni itu ghairu mahsurah, yang tidak terhad. Tapi perempuan kampung kita tu terhad je. Ada 10 orang ni anak dara perempuan dalam kampung kita tu. Kita balik beritahu mak kita, mak hari nak nikah mak. Kalau mak tak boleh nikah, saya tak mau belajar ni Zah. Saya tak mau mari universiti, contoh. Mak pun susah hatilah. Kita nak menikah, mak kita khabar, awak gini, panggil apa? Bang, tak? Adik ikutlah. Dalam ramai-ramai 10 orang tu, ada seorang perempuan tu adik-beradik susu. Tapi mak dah ingat dah mana seorang. Faham tak? Ishtabahat, telah kesamaran mahram seseorang dengan ajnabiyat, perempuan-perempuan ajnabi yang terhad. Macam mana nak nikah? Fala yajuzu lahun nikahu min ihdahum. Tak boleh nikah seorang pun, tak boleh nikah. Menangislah tidak berlagu. 10 orang tu mak dia khabar, dalam 10 orang ni hak puang hak ada ni, anak dara ni memang mak ada nyusu seorang. Dia ni adik-beradik susu kamu. Jadi kita tak boleh, tak tahu mana seorang. Kita tanya dah habis 10 orang, jumpa mak dia. Mak dia kata, dah ingat dah lah kita beri masa mana ke mak awak ni. Dah ingat. Jadi dalam 10 ni kemungkinan salah seorang ialah mahram kita. Tak boleh nikah lah kalau mahram kita kan. Tapi tak tahu mana seorang. Jawapannya, lelaki ni tak boleh nikah dengan 10 orang tu. Semua sekali. Dah cari macam mana? Cari kampung lain lah. Faham tak? Sebab apa? Sebab tak di sini syarat dia tidak ada jalan untuk tahu alamat, untuk tahu tanda. Macam mana nak tahu? Tak tahu tanda, nak cek ke mana? Nak cek ke mana? Nak cek susu semula? Tak ada. Jadi besar dah orang tu ya. Jadi kalau tidak ada tanda, maka tak boleh belaka. Tak boleh ijtihad lah. Tak boleh nak ijtihad. Okey. Wahai perempuan 10 orang diri depan saya. Buat apa? Lam tali taklung. Tak? 1, 2 aku ketuk. Ada? Nak bilang nak tu tak boleh. Sebab apa? Semuanya dihukumkan haram. Tak boleh ya? Okey. Yang keempat, an yakuna likulli minal mushtabahi fihi aslun fi tathhiri awil hilli. Bahawa ada bagi setiap benda yang diragukan, al-mushtabahi fi, benda yang diragukan itu ada asal pada suci atau halal. Dua-dua benda air tadi ada kebarangkalian dia suci atau kebarangkalian dia halal. Baru kita boleh ijtihad. Ai an yakuna aslu kullin, bahawa asal setiap daripada satu, minal mushtabahi fi, dari perkara yang kita syubhahkan, kita ragu-ragukan itu, tahiran au halalan, dia itu suci atau halal. Fala yasihu idza kana asluhu najisan, maka tidak sah untuk kita ijtihad jika asal dia najis dah. Kabaulin khalisin, seperti air kencing betul. Au muharraman kal maitati, ataupun yang haram seperti bangkai. Kita apa nama ni, syubhah antara dua bekas. Dua bekas, A dan juga B. Bekas A dan B ni salah satu tu bekas air kecing. Bukan air kecing tapi hilang bau. Bekas air kecing. Bukan air kecing, air kecing. Kita malam-malam kita tadah air kecing kita dalam apa? Dalam terpayang. Kecing. Sampailah berbulan-bulan penuh setepayang air kecing. Satu lagi air bersih. Kita tok sebelah-sebelah. Jadi air kecing tu lama-lama hilang bau. Tak tahu dah. Rasa pun tak ada rasa dah. Jadi kita nak ambil air semayang yang mana satu? Terpayang A ke terpayang B? Anda buat mana? Boleh ijtihad tak? Boleh. Macam mana? Mesti setiap satu tu ada asal dia itu suci. Air kecil mana asal dia suci?
Air kecil tu ialah najis baulin khalih, air kecil semata. Macam mana nak buat? Ada dua bekas. Confirm salah satu tu bekas air kecil, satu lagi air suci. Nak buat macam mana? Nak ijtihad macam mana? Macam mana? Jawabnya kena buang dua-dua. Ingat ni. Caranya cuah kedua-dua air. Boleh terima tak? Ke pelik? Ke guna dua-dua? Pertama ambil untuk bekas pertama, yang kedua ambil untuk bekas dua. Tak boleh. Hak tu boleh buat. Hak tadi, hak ambil wuduk dua-dua boleh buat kalau air itu bukan air najis. Contoh satu bekas tu, airnya ialah air mawar ataupun air musta'mal. Satu bekas air musta'mal, satu bekas air mutlak. Hak ni boleh kita wuduk dua kali. Sebab kita tak tahu mana satu kan. Caranya kita wuduk dengan dua-dua. Bekas pertama kita wuduk, bekas kedua terwuduk. Tak apa. Tapi kalau najis, caranya awak kena cuah kedua-duanya. Lepas tu nak macam mana? Tak ada air, tayamum. Faham tak ni? Boleh ingat tak ni kalau ada soalan gini kan? Boleh ingat tak ni? Kita tengoklah aku esay lagi. Dapat berapa, boleh ingat tak boleh ingat. Okey. Jadi ataupun yang haram seperti bangkai. Bangkai. Ada dua sembelihan. Satu ayam yang kita beli kedai Ahmad, satu ayam kita beli kedai Acong. Kita tak belilah kedai Acong tak. Contoh, awak balik asrama beli ayam seekor kedai Ahmad. Kawan awak juga Ahmad, dia beli kedai Acong. Tak sebelah-sebelah. Kita biasa asingkan, tiba-tiba kita tak sempat nak sipang, dia pun tak sempat nak sipang, letak atas meja. Dua ekor ayam. Rupanya sama. Tapi satu tu disembelih dengan cara sembelihan Islam, satu lagi tidak. Nampak kan ni? Itu contoh bangkai ni. Nampak kan ni? Nak ijtihad. Ini lah. Mau masak, aku bakar. Macam mana? Buang dua-dua. Bazir lah. Nampak kan ni? Bagi makan kat anjing. Apa bagi makan kat anjing? Suruh Ahmad beli bayang kita. Ayam ni gini lah, layulah ke duit aku beli awak layu. Ia boleh makan, ada ambil. Kau nak buah saja, apa pergi buah ayam lah. Orang kafir kan boleh makan. Jadi beri ke dia belaka. Kalau tak nak beri awak ni ke dekuk, suka dia bayar. Main duit. Mau ambil ayam aku 2 ekor ni, salah satu ni ayam aku. Bagi semula duit aku. Mau nak dua-dua, mau ambil 2 lah. Kita mau ambil duit beli ayam. Alah. Buang bazir lah. Boleh makan anjing ke bazir lah, buat apa? Dia boleh makan kan? Dia tak syarat sembelih, kita tak boleh makan. Nampak tak? Kena buat mana? Sebelah. Ambil sebelah tak jadi. Sebab apa? Telah berlaku syubhah antara halal dengan haram. Tak boleh kan? Okay. Tak boleh ijtihad lah tu. Okey. Syurutu wujubil ijtihad salah satu. Tadi syarat harus kan? Ini syarat wajib ijtihad. Alla yakuna indahu tahirun biyakinin. Bahawa tidak ada di sisinya sesuatu yang bersih dengan yakin. Contoh masalah tadi. C tak ada. Maknanya ada 2 je. Maka wajib ijtihad. Yang kedua, alla yablughal ma'ul bil khalti kullataini wala taghayyura. Bahawa tidak sampailah air tersebut dengan cara dicampurkan, tidak sampai 2 kolah dan tidak berubah. Okey, gini. Kalau C tak ada kan? C tak ada. Kalau kita kata C ni tak ada. Ada AB. Wajib ijtihad tak? Wajib ijtihad kan? Okey. Salah satu najis, salah satu bersih. Salah satu bukan air najis, salah satunya air yang kena najis.
air mari anjing jilat ke dan seumpamanya, salah satu ni bersih. Syarat wajib ijtihad bahawa kita tak boleh capur dua ni. Dan kalau kita capur tak sampai dua kolah. Dan dia tak berubah. Andai kata A, B ni kalau kita capur cukup dua kolah dan tidak berubah, wajib ijtihad tak? Tak wajib ijtihad. Tak boleh ijtihad lah. Caranya mana? Capur je lah. Faham tak? Hak ni sekolah. Hak ni sekolah. Salah satu tu air yang telah datang dan dijilat oleh anjing. Jadi air tu mutanajis. Perlu ijtihad tak? Wajib ijtihad? Tak wajib ijtihad tak. Sebab apa? Capur dua-dua ni, ambil bekas besar, capur jadi dua kolah. Dan sifat dia kekal, sifat air kita boleh guna lalu. Faham tak? Ha? Apa nak tanya? Tak faham tanya ni. Fiqh ni memang kena guna otak sikit. Jadi awak terpaksa tingkatkan IQ awak supaya faham. Jangan tidur-tidur jangan ni. Kalau ada awak akan tak faham. Kenapa pula kena gabung? Gabungnya kalau kita tak perlu ijtihad sini. Sebab kalau kita gabung ni jadi bersih. Sebab dia cukup dua kolah dan dia tidak berubah. Bukan dia berak. Dah kalau berak sekali kalau berak nampak tahi, awak dah ada ijtihad dah. Tahu dah tu ada tahi. Sekarang ni dia tak ada bukti. Cumanya kita tahu bahawa ada anjing jilat salah satu. Contoh senang anjing lah. Jilat. Ataupun kalau kucing jilat tak apa. Kucing tak, dia tidak menajiskan bekas tu. Sebab kucing ni Nabi kata binatang yang duduk bersama manusia. Faham tak ni? Apa dia tak faham ni? Tanya. Okey. Apa dia tanya? Makanan kucing jilat boleh? Syaratnya kucing tu kita tak nampak dia makan najis sebelum tu. Kalau nampak dia makan Mickey Mouse. Dia makan tikus, Mickey Mouse lah. Sebab Mickey Mouse kan sokong Israel kan. Jadi kucing tu makan Mickey Mouse. Jadi nampak ada najis mulut dia tak boleh lah. Atau kena buang bahagian tu. Tapi kalau tak ada dia makan, kita boleh ambil. Okey. Jadi jangan sampai air kalau dengan campur tu sampai dua kolah dan tidak berubah. Kalau tidak, tak boleh ijtihad lah. Sebab kita kena campur lah. Yang ketiga, an yadhiqal waktu, bahawa sempit masa. Sempit masa makna hanya tinggal masa tu saja. Kalau kita tak guna air wuduk sekarang, keluar waktu semayang, baru kita ijtihad, wajib. Kalau tidak, tak wajib lagi. Sebab apa? Kita boleh cari lagi. Panjang lagi masa nak habis waktu semayang ni. Kita boleh ijtihad ke? Wajib ijtihad, tak wajib lagi. Sebab apa? Sebabnya masa masih panjang, kita boleh usahakan cari air lain. Tapi kalau masa itu sempit dah, kalau kita dah ambil air semayang sekarang, tidak ijtihad dan ambil air semayang sekarang, akan menyebabkan keluar waktu semayang, maka ketika itu wajib kita ijtihad untuk ambil air semayang. Faham tak? Masailu fil ijtihad. Masalah-masalah pada ijtihad. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey, mana kehadiran? Ketua mana? Kehadiran. Tak buat lagi.